Hari ini saya nak share tiga topik berkenaan dengan apa itu hibah takaful, kenapa seseorang itu perlu hibah takaful dalam kehidupan dia, dan berapa nilai coverage yang seseorang tu perlulah. Okey, yang pertama, hibah ni adalah bermaksud hadiah dalam bahasa Melayunya. Ia adalah satu pemberian dalam bentuk pampasan yang kita berikan dalam bentuk hadiah kepada pewaris. Okey, pewaris ni tak kira siapalah, ahli keluarga ke ataupun even bukan ahli keluarga pun kita boleh bagi dekat dia lah. Okey, so sebagai contoh, boleh tengok dekat sini. Okey, Encik Alias membuat hibah sebanyak 100,000 kepada isterinya Puan Salma. Puan Salma adalah penama, dan saat Encik Alias meninggal dunia, Puan Salma menerima hibah sebanyak 100,000 nilai pampasan tanpa perlu menunggu waktu yang lama lah. Dan hibah ini tidak boleh dituntut oleh orang lain selain daripada penama yang diletak. Okey, so dekat sini, okey, nak bagi contoh kehidupan kita sekarang lah. Okey, sekarang ni situasi pertama, kebanyakan kita ni bekerja, kita dapat duit lah setiap bulan, dan juga sampailah retirement, insyaAllah, ataupun sampailah meninggal dunia, kita akan always kena perlukan duit. Okey, dan sebagai seorang lelaki ataupun isteri, duit-duit kita ni selalunya kita akan gunakan untuk keperluan anak-anak, dan juga untuk bayar cash lah, apa-apa bil, utility, ataupun kalau ada hutang lah, dan juga aset kita, iaitu macam kereta, rumah, dan juga paling banyak adalah hutang lah. Sebab kalau hutang rumah ni, kita berhutang mungkin 20 tahun, 35 tahun, ataupun sehingga 40 tahun. So ni adalah kehidupan kita sekarang, sebab kita ada duit. Okey, sebab kita bekerja kan. Okey, so nak tanya, apa akan jadi kalau contoh berlakunya kematian ataupun berlakunya hilang upaya kekal menyeluruh, di mana seseorang ni dia tak nak guna dua tangan dia, dua kaki ataupun dua mata, boleh kata macam bedridden lah seumur hidup. Okey, apa akan berlaku? Kalau kita tengok dekat sebelah ni, situasi ni yang mungkin akan berlaku. Segala kita punya tanggungan ataupun komitmen boleh jadi menurun, akan jadi kucak kacil lah, sebabkan kita ni dah tak nak bekerja. Okey, ini salah satu kepentingan kenapa kita perlu sediakan hibah. Okey, so saya nak share sikit. Ini antara basic knowledge yang mungkin ada yang tahu dan juga ada ramai yang tak tahu. Okey, bila berlakunya kematian, okey, aset-aset kita seperti di atas, seperti akaun bank, tabung haji, emas, kalau even kita ada invest dekat unit trust, semua ni ASB ke, KWSP ke, ataupun kita ada beli tanah, rumah, kereta motor, akaun syarikat, kad kredit, semua ni akan dibekukan saat apabila kita meninggal dunia. Ini bermaksud segala ni akan jadi sebagai estate lah, bukan lagi aset, dan perlu ada proses untuk kita bagi kepada penama-penama waris kita melalui faraid lah, hukum Islam. Okey, so proses ni kena tahu paling cepat pun 6 bulan kalau waris-waris tu boleh kerjasama, dan boleh sehingga tak tahu mungkin 5 tahun ke 10 tahun. Anda kata kalau waris tu tak mahu bekerjasama, itulah boleh antara salah satu sebab. Puncanya kalau sekarang ni wang terkumpul untuk yang si mati ni ada aset dekat dalam Malaysia sahaja dalam 70 bilion yang wang tak dituntut oleh waris-waris, disebabkan ada pelbagai isu lah, isu masalah adik-beradik, isu tak baik kan, ada masalah kewangan, tak boleh nak proceed dengan mahkamah apa semua. Okey, itu isu yang sebaliknya lah. Okey, that's why kita ambil hibah takaful ni adalah untuk salah satu pemudah cara. Okey, bila berlakunya kematian, duit hibah ni datang dulu. Jadi sementara nak tunggu proses untuk estate ni semua melalui proses pengurusan dekat amanah raya, sementara tu duit yang kita berikan sebagai hibah ni bolehlah waris kita ataupun keluarga kita gunakan untuk teruskan kehidupan. Okey, so sekarang ni saya nak tanya, nak share juga, okey, berapa keperluan seseorang tersebut. Okey, dekat sini
kita kena tahu. Okay, kita kena tengok ambil gaji kita setiap tahun. Sebagai contoh, kalau gaji kita sebanyak RM5,000 sebulan, setahun bersamaan dengan RM60,000. Okay. Tapi kalau anda kata, saya bagi contoh ni adalah gaji untuk RM50,000 lah setahun. Okay, RM50,000 setahun. Okay, formula dia, kita kalau boleh yang dah berkeluarga, dah ada anak, kita sediakan 10 tahun daripada pendapatan tahunan kita, iaitu kalau seorang yang bergaji RM50,000 setahun, dia perlu sediakan RM500,000. Okay, yang ni adalah untuk melindungi gaji untuk tempoh 10 tahun akan datang sekiranya berlakunya musibah seperti kematian ataupun hilang upaya akal menyeluruh. Okay, so bila berlakunya kematian, kita tak tinggalkan anak isteri kita dengan hutang. Kita bagi 10 tahun gaji kita untuk mereka teruskan kehidupan ataupun untuk mereka bayar settle hutang si matilah. Okey, itu saja. Hari ini saya nak share tentang salah satu produk Hibah Takaful, iaitu dipanggil A-Life Kasih Family. Okay, A-Life Kasih Family ni dia akan cover basic lah 3 benda. Contoh, berlakunya kematian, tak kisah kematian akibat sakit ataupun kematian akibat sakit tua ke, okey, kematian biasa, kita akan bayar 100% daripada nilai coverage. Sebagai contoh, nilai coverage sebanyak RM100,000. So bila berlaku kematian biasa, RM100,000 tadi akan diberikan dalam bentuk hadiah hibah kepada
waris yang kita letak. Okey, dia akan juga bayar hilang upaya kekal menyeluruh, di mana kalau seseorang tu tak boleh nak menggunakan dua tangan, dua kaki ataupun dua mata, sebagai contoh bedridden, ataupun putus kedua-dua tangan ataupun kedua-dua kaki ataupun kedua-dua mata, by right nilai 100,000 coverage tu tadi akan diberikan kepada penama polisi. Okey, bukan kepada waris yang dia letak. Okey, polisi owner lah akan dapat. Yang ketiga, faedah kematian akibat kemalangan. Okey, bila berlakunya kematian akibat kemalangan, sebagai contoh meninggal dunia ketika memandu kereta di jalan raya ataupun highway lah. So kita AIA akan gandakan nilai coverage tersebut kepada 200%, menjadi 200,000 lah. Anda kata kalau kita ambil nilai asal dia 100,000, so 200,000 ni akan dibayar kepada penama yang kita letak lah. Okey, yang lepas tu seterusnya dia ada juga faedah tambahan untuk perlindungan ke atas pasangan. Anda kata kalau suami isteri nak gabung dalam satu polisi pun boleh. Okey, suami ada 100,000, isteri ada 100,000. Okey, itu saja. So lagi satu, boleh ambil daripada start umur 16 tahun dan sehingga 60 tahun lah, last umur yang boleh ambil lah. Okay, jangan risau, ini adalah Takaful punya produk. Okey, dan Okay, hai. Hari ini saya nak share tentang salah satu produk dia di bawah Hibah Takaful, yang kita panggil sebagai Elaf Legacy Beyond. Ini kita boleh kira sebagai platinum punya produk, di mana dia akan cover perlindungan bermula daripada, sebagai contoh, kita ambil 350,000 minimum sehingga 4 juta untuk setiap seorang.
Okey, apa perlindungan yang kita beri? Kematian akibat biasa ataupun hilang upaya kekal menyeluruh, tak boleh guna dua tangan, dua kaki ataupun dua mata, akan dapat nilai coverage sebenar. Kalau kita ambil RM500,000, RM500,000 akan diberikan kepada penama lah. Ada kata berlaku kematian biasa, hilang upaya menyeluruh, RM500,000 ni akan diberikan kepada penama polisi. Okey, kita ada cover dua kali ganda nilai daripada nilai coverage biasa. Sebagai contoh, ambil RM500,000, berlakunya kematian akibat kemalangan atau semasa menunaikan haji atau umrah, RM1 juta akan diberikan kepada penama yang kita dah letak lah dalam bentuk hibah. Okey, yang ketiga, kematian akibat kemalangan kita cover di dalam pengangkutan awam. Sebagai contoh, kalau naik train, naik kapal terbang ataupun naik pesawat lah. Dekat sini kita akan bayar 3 kali ganda. Kita bayar sebanyak 1.5 juta lah. Okey, lepas tu last sekali kita ada benefit di mana 6 kali ganda daripada nilai coverage. Okey, bersamaan dengan 3 juta RM sebab sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan semasa bencana alam. Sebagai contoh macam banjir, kilat, tanah runtuh. Okey, so yang ni kita akan gandakan 6 kali daripada nilai coverage tersebut. Okey, yang ni yang boleh ambil. Dia ada juga additional benefit di mana ada faedah pengurusan harta pusaka tambahan. Okey, di mana kalau seseorang tu meninggal dunia, dia akan dapat nilai coverage dia. Kalau contoh tadi ambil RM500,000, akan ada RM50,000 lagi tambahan diberikan kepada penama sebagai faedah pengurusan harta pusaka lah. Okey, dan juga dekat sini kalau tengok, dia ada 2 reward yang kita AIA akan berikan. Kita panggil sebagai legacy reward dan juga legacy booster. Okey, legacy reward ni kita akan bayar setiap 10 tahun sijil. Sebagai contoh, ambil masa umur 30, so umur 40, lepas 10 tahun umur 50, umur 60 sampai umur 70, kita akan ada bagi legacy reward lah. Okey, so peratus ni boleh tengok daripada table ni lah. Dan juga legacy booster di mana kita akan bayar semasa maturity polisi tersebut lah. Andai kata kalau kita pilih sampai umur 70 tahun, so akan diberikan pada umur 71. Okey, sebanyak 4% daripada nilai perlindungan yang asas. Okey, itu saja mengenai LF Legacy Beyond daripada saya. Terima kasih.
So hari ni saya nak share tentang FAQ, frequently asked questions about hibah takaful. So yang pertama, kalau bunuh diri akan cover ke tak? Okay, pampasan akan dibayar hanya selepas 1 tahun polisi ni approve. Okay, contoh tahun kedua meninggal dunia disebabkan bunuh diri, yes, kita akan bayar pampasan tersebut lah. Nombor 2, kalau saya nak tukar penambah hibah tu bila-bila boleh asalkan selagi polisi owner tu bernyawa. Nombor 3, berapa maksimum penama boleh letak? Okay, 5 penama. Dan nombor 4, boleh letak penama anak tak sebagai penama hibah? So boleh, cuma kurang digalakkan sebab anak akan hanya boleh tuntut apabila mereka umur 18 tahun. Okay, nombor 5, berapa lama nak tunggu untuk dapat pampasan hibah tersebut? So once kalau kita dah submit, kalau tak ada apa-apa isu, selalunya dalam 3 minggu dah akan dapat kepada penama hibah paling cepat. Nombor 6, boleh ke apply hibah ni kalau ada pre-existing illness? So it depends pada keputusan company dan health condition seseorang tersebut, ikut pada sakit lah. Kalau sakit kritikal memang for sure dah tak boleh ambil, tak boleh nak apply pun. Kalau minor, boleh cuba submit. So ia akan ada few procedures lah untuk nak tengok how severe sakit tersebut. So daripada report-report tersebut, maybe akan ada exclusion, ataupun jika tiada kemungkinan sakit tu akan datang balik, boleh approve extended lah. Tapi kalau contoh sakit tu boleh lead kepada sakit yang lebih teruk, ada kemungkinan juga polisi ni akan di-reject lah, tak boleh proceed. Nombor 7, perlu ke buat check up untuk apply hibah ni? Okay, jika tak ada rekod masalah kesihatan dan BMI okey, by right boleh terus approve lah. Tapi jika ada existing illness, perlu attach medical record history ataupun perlu buat check up. So ini jika company AIA perlukan lah. Tak sure apa-apa pun, kena tengok underwriting team yang akan decide perlu buat check up ataupun tak. Nombor 8, benefit kematian menunaikan haji atau umrah ni akan dibayar semasa sampai dekat sana ataupun dekat sini dah bayar. Okay, once dah lepas international border, even though dekat KLA lagi, dia akan terus bayar benefit ni. Okay, itu saja.